Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Alia Armani kerana dapat meluangkan masa bersama kami berlima bagi sesi temu bual bersama usahawan. Okay. Ahli grup saya terdiri daripada 5 orang. Saya perkenalkan seorang-seorang. Saya Nur Hidayah binti Amran, Nur Azlina, Rashika, Auni Syafiqah dan Aina Irdina. Kita boleh teruskan kepada soalan. Boleh? Pertama kali boleh minta Cik Alia terangkan latar belakang usahawan, latar belakang Cik Alia, nama Cik Alia, umur, kaum. Okay. Hi. Thank you sebab jemput. Okay. Nama Alia Armani. So, umur sekarang 21 tahun lah. So, kaum tu Melayu lah. Berasal daripada Alor Kedah. Bagaimana Cik Alia memulakan bisnes ini? Okay. Bisnes sekarang ni tengah buat baju bandar. Okay. So, dia start dengan jual start dengan jual baju pre-love. So kita jual baju yang lama lah kan, yang dah tak guna. So dengan harga yang murah. Awalnya saja-saja nak try je lah sebab baju terlampau banyak. So kita start dengan pre-love. Okay, rupa-rupanya masa tu peminat ramai lah. So dekat situ lah kita macam nak start jual baju sebab audience kita ramai yang minat baju. Baju pre-love tu jenis macam mana? Jenis random. Kiranya apa yang ada semua kita buat pre-love lah. Okay. Apakah faktor-faktor yang membawa Cik Alia kepada penciptaan perniagaan? Okay, dia start dengan Shopee. Okay, masa tu kan PKP. So adalah satu hari ni kita macam join live and kita beli baju dekat Shopee tu. So dorang ni jual bundle tau. Okay, so sajalah try jual baju dorang cantik ke tak masa tu. So lepas tu bila dapat baju tu rupa-rupanya cantik walaupun benda tu bundle kan. So unexpected lah baju tu dia macam lawa sebab walaupun dia murah dia tak buruk lah orang cakap. So memang cantik lah. So masa tu dah interested untuk jual bundle. Dari faktor Shopee lah. Ya. Okay, sekarang saya nak bertanya pasal latar belakang syarikat. Okay. Nama syarikat Cik Alia. Okay, nama Alia Rich Store. Kalau dekat Alia Rich Store tu kira macam dia punya branding lah. Kalau untuk company, Juta Nikmat Enterprise. Siapakah pelanggan sasaran? Okay, untuk target audience remaja lah. So 17 tahun ke 25 tahun. Yang tu untuk retail. Retail ni macam runcit lah untuk selai-selai tu kan. Okay, so yang macam seller newbie ni target audience kita open je lah siapa-siapa yang nak menjual. So yang ni untuk orang yang ada modal. So target audience kita mungkin 20 tahun ke 30 tahun. Okay. Bagaimana anda menjalankan bisnes ini? Okay, semua 100% online dekat IG, WhatsApp, Telegram. Macam tak ada lah macam jual bersemuka tak ada? Memang 100% online. So kalau macam face to face tu mungkin kalau macam COD ke, kalau customer nak datang pun boleh nak tengok kan. Berapa banyak pekerjaan yang Cik Alia miliki? Pekerja yang Cik Alia miliki? Okay. Kalau untuk staff memang tak ada staff lah. Sebab tak perlukan staff sebab kita dah ada pemborong. So pemborong ni yang akan beli. Dia macam ejen lah. Kita tak perlukan staff, kita cuma ada ejen untuk jual kita punya produk.
Tapi dia berbeza sikit kalau untuk baju ni. So kita perlukan, kita jadi supplier and kita supply barang dekat orang. Maksudnya Cik Alia uruskan semua lah. Daripada ambil dekat kilang, so kita repack balik. So siapa yang macam nak jadi seller, ambil kat kita. So kita, Alia ni sebagai supplier mereka lah. Okey, terima kasih Cik Alia. Seterusnya saya serahkan kepada Azlina. Okay, Assalamualaikum. Salah. Berdasarkan soalan saya, apakah cara-cara yang Cik Alia lakukan untuk menarik minat pelanggan supaya beli produk semasa pandemik COVID-19 ni? Okay. Bagi Alia lah, PKP ni tak jadi satu masalah pun untuk nak buat bisnes. Actually Alia lagi suka kalau masa PKP daripada hari biasa. Sebab masa PKP ni semua orang nak shopping. Sebab semua orang duduk kat rumah and tak buat apa, betul tak? Kalau kita sendiri pun kita tengok live, macam Alia cakap tadi, Alia start dengan tengok dekat Shopee. So diorang live and tak pernah tengok pun live dekat Shopee tu, tiba-tiba berminat sebab PKP. So masa tu kita promote lah apa produk pun mesti ada buyer. So PKP ni tak jadi benda yang serius lah masa tu. Okay, so cara Alia tarik customer kalau daripada segi baju ni, of course lah background tu kena unik, macam ada prop bunga ke, background yang ada lampu. Kan selalu orang yang jual knitwear background dia lawa-lawa kan. So tarikan dia dekat situ. Padahal baju tu biasa je tapi background dia orang cakap nice. Dengan cara takat gambar tu pun kena. Betul. Gambar tu lagi lawa daripada baju. So orang sebenarnya dia nak membeli gambar bukan nak beli baju tu. So Betul. yang tu lah teknik-teknik dia. Okay, seterusnya matlamat Cik Alia untuk tingkatkan perniagaan ni, apa matlamat Cik Alia untuk tingkatkan perniagaan yang sedang jalankan ni? And apa yang mampu Cik Alia capai dalam matlamat ni? Okay. Matlamat dia adalah untuk bantu seller newbie. Macam seller newbie ni, diorang tak ada modal tau. So kalau macam nak start bisnes bundle ni, dia perlukan modal yang tinggi. Sekurang-kurangnya 500 ke 1000. So kalau untuk newbie, untuk student, diorang nak buat bisnes bundle ni, so Alia akan repack balik lah benda tu kecil-kecil. So kita boleh jual dengan harga yang murah, 100, 200, 300. So newbie ni dia mampu lah untuk beli. So matlamat Alia tu nak membantu newbie seller ni untuk menjual. So diorang lebih yakin lah. So diorang tak akan rugi, macam diorang tak boleh jual barang banyak-banyak kan. So kalau 10 kg tu kuantiti dia sikit, so mesti diorang akan habis jual. Okay, so matlamat tu bagi Alia sekarang tercapai lah sebab banyak sangat newbie yang Alia dah bantu untuk dia jual baju. Kira macam ada ejen lah. Macam Alia cakap tadi, tapi nama diorang bukan ejen lah. Diorang macam pemborong ataupun reseller. Okay, soalan seterus. Adakah Cik Alia pernah buat kesilapan dalam menguruskan perniagaan produk ni? Dan apa tindakan yang Cik Alia lakukan untuk perbaiki kesilapan tu? Okay, untuk kesilapan, bagi saya tak pernah ada kesilapan pula kalau untuk kita buat bisnes kan. Sebab dia tak menjadi satu masalah lah. Sebab dia ikut pada rezeki juga masa tu. Sebab kalau kita jual, bukan semua benda kita dapat jual. So kita kena try sampailah kita dapat satu bisnes yang boleh konsisten, yang long term. So kalau macam kita fokus benda-benda viral ni set je, betul tak? So kita akan jual dalam sebulan 2 bulan and customer dah tak ada. Okay, so bagi Alia kita cari brand kita sendiri yang kita boleh strong. Macam Alia dah ada brand Alia Rich Store kan. Okay, so benda tu sekarang ni kalau dulu Alia buat, yang salah tu adalah Alia terlalu follow benda viral.
So bagi Alia benda viral tu sangat-sangat tak boleh pergi jauh lah. So kita kena cari Dia ada benda-benda risiko lah yang tinggi. long term. Risiko dia tinggi lah kalau ikut Ya. macam virus sekarang. Kalau viral ni dia sebulan 2 bulan je. Buyer memang ramai gila. Tapi sad. Lepas tu orang diam, tak ada dah. Betul tu. Okay ya. Soalan, jika penjualan produk Cik Alia ni tak laku and tak dapat sambutan daripada pelanggan, apa yang Cik Alia lakukan supaya jualan produk ni stabil ataupun meningkat lah? Okay. Bagi Alia kena konsisten untuk kalau nak dapat hasil yang bagus lah. Okay, kalau kita malas nak promote, macam mana orang nak tahu kita jual? So kita kena ada strategi lah. Contoh pagi nak post apa, petang nak post apa, tengah hari nak post apa. So benda tu kena ada strategi. So salah satu yang Alia guna, contohlah pagi-pagi kita bagi kata semangat, morning wish. So tengah hari kita post pasal produk, petang kita post pasal postage, COD. So orang nampak benda tu ada buyer. Walaupun orang cakap sekurang-kurangnya seorang buyer, tapi orang akan percaya kat kita sebab kita ada buyer. So malam pula kita post feedback, kata customer dah dapat barang kan. Okay. So bagi Alia posting kena rajin lah. Kalau posting ikut mood, sale pun ikut mood. Ada hari ada hari tak ada. Betul. Okay. Apakah rancangan Encik Alia untuk masa depan dari segi usaha niaga? Okay. Kalau rancangan tu mungkin saving lah. Okay, mungkin kalau ada rezeki, Alia sendiri akan buka gudang. Kalau sekarang mungkin kita buat dekat rumah sendiri kan, tempat terhad. So kalau mungkin one day ada gudang, masa tu baru Alia akan ada staff sendiri. Sekarang Alia tak perlukan staff lah, semua boleh buat sendiri. So bagi Alia outlet tu tak perlu pun sebab sekarang orang tak pergi kedai pun. Kalau orang pergi kedai pun pergi dekat mall. So baju-baju bandar ni lebih mudah kalau kita jual live ke, kita snap gambar ke. So dia lebih mudah untuk tarik audience. Okay. Yang tu lah. Okay, last daripada saya soalan. Adakah Cik Alia bercita-cita untuk buka cawangan di seluruh negeri atau luar negara, and apakah yang Cik Alia lakukan untuk capai cita-cita tu? Okay, kalau Alia buat masa sekarang tak lah. Sebab bagi Alia tak perlukan cawangan. Cuma Alia perlukan, kita perlukan satu gudang kan, dan kita boleh hantar seluruh Malaysia. So buyer tu boleh datang daripada semua negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Sebab sekarang kita dah mudah. So kita boleh hantar guna lori ataupun kita postage guna kapal. So buat apa kita nak buka outlet yang banyak-banyak kan? Sebab benda ni tak perlukan orang yang datang kedai. Sebab kita dah build customer trusted dekat kita. So diorang tak takut untuk beli. So semua online, kalau nak datang boleh datang gudang. So semua by postage je lah. Kiranya nak buka cawangan tu bukan cawangan, gudang tu macam dalam Malaysia. Mungkin dalam selalunya gudang ni dia tak perlu banyak pun, dia cuma satu dan dia boleh supply. Termasuklah nak supply dekat Indonesia ke, Thailand ke, Singapura. Okay. Faham? Okay, terima kasih. Sekarang saya akan serahkan soalan seterusnya kepada Idina. Hello, hi. Hai. Okay, kita sambung pada soalan. Okay, soalan saya adalah macam berapa jumlah modal yang Cik Alia keluarkan untuk jalankan perniagaan ni? And then bagaimana Cik Alia uruskan dalam sistem kewangan tu? Okay. Actually, kalau Alia cakap tadi awal-awal, Alia start dengan pre-love. Okay, Alia bermula dengan zero modal. Selalu kalau orang nak start bisnes, dia ke pening kepala tau, dia fikir modal. Tapi sebenarnya keliling kita pun kita boleh buat jadi modal.
So Alia start dengan zero modal. So Alia jual pre-love baju yang Alia dah tak guna sebab Alia nak test market. Kalau kita tak test market, so kita tak tahu benda tu boleh pijau ke tak. Okay, so bila Alia test market, benda tu menjadi. So daripada zero modal, Alia boleh ada modal 3 ke 500. Dalam Untuk kali sebulan ke dalam sehari macam itu? dalam sehari 2 hari je. Sebab dia take time lah. Dalam masa seminggu tu kita take time untuk ambil gambar apa semua kan. So kita posting and on the spot customer akan beli. So dia tak perlukan banyak hari pun. Sehari je dah habis dah satu almari. Okay. Sebab kita kan jual dengan harga yang murah macam Ah, RM5. Kalau yang macam lusuh sangat RM3. Tapi benda tu membuahkan hasil. Okay, so daripada 3 ke 500 tu Alia rolling buat modal untuk Alia beli guni. So Alia boleh beli guni harga 500. Kan tadi Dalam Alia cakap. dalam guni tu kiranya Cik Alia beli by month lah. Ya. Awal-awal mungkinlah kita boleh beli seminggu 2 kali kan. Tapi bila kita rolling modal kita akan bertambah, betul tak? Okay, so daripada sebulan Alia boleh restock setiap minggu. Daripada sebulan Alia restock 1, 2 and next month bulan kedua Alia boleh restock sebulan, kadang-kadang boleh 5 kali restock. Tak menang tangan. So kita kena try something. Kita tak boleh duduk kat situ, aku kena tengok benda viral tak. Kita kena test market lah. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, dari segi peletakan harga pula macam mana? And apa faktor-faktor yang Cik Alia pertimbangkan dalam isu peletakan harga? Okay, macam Alia cakap tadi, Alia punya target 17 ke 25 tahun. Okay, kita tahu golongan ni golongan remaja dan tak mesti ada pekerjaan. Diorang ni mesti study lagi. Ada orang study sampai 25 maksimum kan, untuk degree lah orang cakap. So audience Alia ni memang minat baju. Okay, so Alia pertimbangkan daripada segi itulah. Dari segi umur, dari segi masa tu pula pandemik. So Alia akan letak harga, contoh selai RM5 paling murah, maksimum RM15. So harga macam based pada kemampuan masing-masing lah. So kita tengok musim juga. Sebab tu Alia cakap Alia tak perlukan staff. Kalau Alia perlukan staff, Alia kena letak harga RM20 ke atas. Sebab Alia nak bagi gaji staff. So benda tu akan jadi rugi untuk Alia sendiri. Okay, so bila kita tak ada staff, kita cuma bagi full commitment, kita boleh letak harga murah. And kita boleh lawan kita punya pesaing. Okay. Macam tu lah. Berkenaan dengan pesaing kan. Okay, setiap perniagaan mesti ada pesaing dia. Okay, apa keistimewaan produk Cik Alia ni berbanding dengan produk yang dikeluarkan oleh pesaing? Okay. Kalau cakap pasal pesaing ni, macam Alia cakap tadi, pesaing cukup ramai. Yang jual baju bandar, kalau kita tengok dekat Shopee, IG, Facebook terutamanya kan, memang banyak gila orang jual bandar. So macam mana Alia boleh fight? Cara kita ambil gambar, cara kita rajin posting, konsisten. So produk tu dia jadi special disebabkan diri kita sendiri. Sebab apa yang Alia jual, Alia pakai. Macam sekarang ni, Alia pakai baju Alia jual. So kalau kita jual produk tapi kita tak jual, kita tak pakai, kita tak makan, so kita tak boleh pijau. Kita adalah role model untuk produk kita sendiri. Betul? Okay. Setelah Cik Alia sibukkan diri dalam bidang perniagaan ni kan, apa yang Cik Alia belajar and apa yang Cik Alia peroleh daripada perniagaan ni dari segi macam sangkaan ataupun tanggapan sebelum memulakan perniagaan ni? Okay. Bagi Alia lah, bisnes ni sangat-sangat mudah kalau kita rajin. Okay, kalau orang cakap bisnes ni susah, cuba kita tanya dia, sehari berapa kali posting?
Mudah je soalan lah. Kalau dia cakap dia posting 2-3 hari sekali, lepas tu nak harapkan sale. Macam dia cakap tadi lah. Kalau sale ikut mood, promote ikut mood, sale pun ikut mood. So bagi Alia konsisten ni sangat-sangat penting. So benda tu akan jadi mudah lah. Apa yang Alia orang cakap pelajari lah sepanjang bisnes ni. Alia tak kena erti putus asa, tak kena erti penat. So setiap usaha yang kita letak dekat bisnes kita tu akan membuahkan hasil. So kalau kita start bisnes 1-2 bulan kan, lepas tu kita mengharapkan customer yang banyak. So benda tu sangat-sangat tak logik lah. Cukup je kita letak limit 2 bulan, tak ada customer, kita stop. So benda tu rugi lah. So kesilapan Alia dulu, Alia mengejar benda viral. So bila start 2 bulan je tak ada customer, tukar produk. 2 bulan je tak ada customer, tukar produk. So benda tu adalah kesilapan yang Alia buat dulu. Kiranya sebelum ni Cik Alia pernah buat perniagaan lain lah selain daripada itu kan? Alia start bisnes ni daripada bisnes online lah. Daripada tingkatan 2. So sepanjang tingkatan 2 sampailah Alia berumur 20 tahun, Alia mencuba macam-macam bisnes. Sampailah Alia sendiri boleh mengeluarkan produk. So sepanjang tempoh tu bayangkanlah macam-macam produk viral yang Alia dah try jual. Okey. Saya nak tanya pendapat pada Cik Alia. Okey, adakah golongan muda ni perlu ceburkan diri dalam bidang perniagaan? And kenapa? Okay. Sorry bising sikit. Kalau tak clear bagi tahu. Okey. Bagi Alia sangat-sangat perlu. Sebab kalau bukan di usia muda, kita nak start bila? Kalau kita yang muda-muda ni senang ikut trend. Okay, kalau contohlah kita start bisnes umur 30, masa tu kita dah tak tahu trend. Kita dah tak tahu perkembangan. So kita susah nak follow trend apa yang ada sekarang. Macam sekarang ni Alia tahu, semua orang minat shopping. Duduk kat rumah tak buat apa. So walaupun dia tak keluar rumah tapi dia beli baju. Pelik tak? Tapi benda tu kita sendiri pun beli. Yalah. Sebab tu Alia cakap kita kena start muda-muda. Kalau kita start umur dah 25 tahun ke atas, so pengalaman bisnes kita tu akan rugi. Contoh macam Alia ni muda-muda dah rasa dah rugi. Rugi kat mana apa semua. So Alia boleh belajar daripada kesilapan. So kalau kita 25, 30 baru nak belajar pada kesilapan tu, so umur berapa kita nak berjaya? Betul-betul. Kan logik kan? Logik. Okey, soalan seterusnya. Okey, apa kaedah pemasaran yang Cik Alia gunakan untuk kembangkan perniagaan ni? Okey. Kaedah yang Alia guna mudah je. Alia guna Instagram untuk jual, untuk promote. Sebab Instagram ni dia orang suka tengok gambar yang lawa. So yang penting kita photoshoot tu lawa-lawa je lah. Feed tu penting. So Alia buat Instagram ni sebagai katalog. So dekat feed boleh tengok apa Alia jual. Dekat story boleh tengok feedback, payment. So dekat story tu kita create trusted. Feedback jangan jual dekat feed. Kita bukan nak jual feedback. So mungkin ramai orang buat silap dekat situ. Post feedback. So benda tu orang tak mau tengok, orang nak tengok produk. So kita kena pandai bahagi story dengan feed. Kayaknya kalau macam Insta tu ada buat live ke? Alia setakat sekarang tak pernah buat live. Walaupun orang cakap bundle ni kena buat live. Tapi Alia tak buat sebab yelah semua orang ada kelemahan masing-masing kan. Macam Alia tak pandai buat live. So kita kena banyak ke gambar, feedback. Sebab kita nak create trusted customer. Kita first kali Alia guna IG lah. Second Alia guna WhatsApp. Okay. So WhatsApp ni macam mana kita nak guna WhatsApp? So WhatsApp ni dia ada teknik juga.
Okay, bila orang singgah dekat kita punya IG, orang akan tekan link klik, betul tak? Okay, so daripada link klik tu, kita akan dapat database. Okay, database ni sangat-sangatlah penting. Kalau orang kata business punya ni kan, hampa kena ingat lah kalau hampa nak buat business. Database is king, engagement is queen. Kalau hampa pentingkan engagement je dekat IG tapi hampa tak ada database, business hampa salah. Tak jadi. Sebab apa database ni penting? Sebab walaupun customer Alif tak membeli, Alif tak takut. Sebab Alif boleh follow up dia balik. Betul tak? Alif boleh bagi promotion. Lepas tu Alif bagi perangat dia dekat status. Sebab tu pentingnya database masuk. Kalau IG mereka tak follow, mereka tak tengok dah kita. Betul tak? Tapi kalau dekat status, mereka send number kita perangat pagi, siang, malam. Silap-silap bulan depan dia beli. So tu yang kaedah yang Alia guna lah. Instagram, WhatsApp. Shopee so far tak guna lagi lah. Shopee Alia guna untuk postage je. Sebab postage dekat contohlah JNT RM8. Tapi kalau kita guna postage dekat Shopee RM5. So dekat Shopee tu Alia just guna untuk customer bila beli, Alia akan cakap kalau nak postage murah ambil dekat Shopee. Okay. So dekat situ Shopee tu yang bestnya dia ada rating tau. So customer akan bagi rating and orang tahu kedai Alia ni best. Semua rating 5 star. Kiranya customer tu dia diberi pilihan lah sama ada dia nak apa tu payment dekat Shopee ataupun dekat WhatsApp tu. Okay. So kita ada 2 jenis kaedah payment lah. Kalau macam dia takut nak beli dekat Alia, dia boleh beli dekat Shopee. Mungkin dia takut nak transfer dekat Alia kan. Tak apa, beli kat Shopee. Shopee dia lagi secure sebab duit akan dapat dekat Alia bila barang sampai. Betul. Okay, so far itu je soalan saya. Terima kasih. Saya serahkan pada orang seterusnya. Assalamualaikum Cik Alia. Ya, salam. Soalan saya, apa yang memberi inspirasi kepada Cik Alia untuk kembangkan lagi idea perniagaan? Okay, kalau cakap pasal inspirasi, jujur saya cakap dia datang daripada family. Family background Alia sendiri memang business lah. Okay, so Alia duduk dalam circle orang yang buat business. So macam Nenda Alia sendiri, nenek kan. Okay, Nenda Alia sendiri pun dia pernah jual baju. Jual baju sutera. So daripada situ pun kita dah tengok. So bila Alia nak buat bisnes baju ni, dia jadi mudah. Sebab kita dah biasa tengok dah. So pentingnya circle tu. So kalau kita cari circle yang tak kena dengan kita, macam circle yang negatif, so kita buat bisnes apa pun semua tak jadi. Maksudnya memang daripada nenek, daripada mak saudara semua ikutlah. Family background kebanyakannya bisnes lah. Termasuklah ayah sendiri. Okay. Soalan seterusnya, bagaimana keutamaan Cik Alia tu berubah sejak Cik Alia ni memulakan perniagaan? Okay, keutamaan dari segi apa? Yang tu Alia tak clear sikit soalan ni. Keutamaan maksudnya bagi saya, keutamaan tu contoh dari segi kita utamakan apa, macam bagi duit. Bagi duit belanja ke apa kat ibu bapa. Okay. Faham. Okay, maksudnya kita buat bisnes, apa yang kita nak bagi yang kita boleh bagilah. Okay, keutamaan Alia first kali sama je semua dengan orang. Nak bantu family. Sebab family ni pun ada susah ada senang dia kan. Walaupun diorang tak susah, kita sebagai anak ni mestilah nak tolong juga. Bagilah walaupun diorang terlebih mampu daripada kita kan. So keutamaan stay family lah.
Okay, lepas tu keutamaan Alia juga macam Alia cakap tadi, matlamat Alia nak bantu seller yang newbie. Tu keutamaan Alia. Memang priority gila nak bantu orang untuk mereka boleh menjual. Walaupun diorang tak ada modal, Alia still akan tolong. Lepas tu kalau diorang tak boleh jual, kiraannya Alia macam support mereka. Jangan fed up, buat macam ni, buat macam tu, buat macam ni sampailah mereka boleh jual sampai habis. And diorang akan repeat lah. Okey, soalan seterusnya, apakah yang sebenarnya membuatkan Cik Alia tu cenderung untuk jalankan perniagaan ini? Okay. Sebab Alia sendiri minat baju. Lepas tu Alia tahu circle Alia ni ramai perempuan. Walaupun Alia cakap Alia suka kawan dengan lelaki, tapi circle still banyak perempuan. So mestilah perempuan ni kita tahu mereka minat baju. Kalau boleh baju tu tukar setiap hari. Hak jenis OOTD ni je lah. Betul-betul. Lepas tu, so bagi Alia kalau circle ada perempuan, lagi mudah lah untuk Alia tarik pelanggan kan. So Alia nak buktikan dekat semua orang yang baju bandar ni dia bukan baju terpakai. Alia sendiri pun pada awalnya tengok live dekat Shopee tu macam apa benda lah baju bandar kan. Mentality tu. Okay, so bila Alia sendiri try, rupanya baju tu cantik gila. So Alia faham maksud bandar tu actually bukan baju terpakai. Dia baju yang kita beli secara pukal ataupun borong. Itulah nama dia bandar. 1 bandar, 2 bandar, 3 bandar. So ramai orang salah faham kat situ. Okay, actually baju bandar ni dia datang daripada orang cakap baju reject kilang. So baju tu tak jual lagi. Cuma dia reject lah. Jahit sengit ke, tertebuk lubang kecil ke. So benda tu kita tak nampak pun tapi si boleh jual. Lepas tu kita jual pula bukannya macam bandar-bandar lain kan. Jual sampai 800, 1000 selai. So Alia tak nak benda tu. Alia jual untuk orang pakai. Alia tutup mata lah dekat brand dia tu. Sebab fokus Alia untuk bantu orang. Untuk biar mereka boleh jual lagi mahal tapi Alia jual untuk harga borong lah. Sebab macam kalau bandar yang mahal-mahal tu kan biasanya contoh yang macam second hand punya bandar kan macam ada branded dia kan. Betul. Kalau yang betul-betul branded tu, yang tu mungkin lah baju terpakai. Tapi kita ni sebagai seller, sebab target kita orang muda-muda. So takkan Alia nak jual 800. So bahagian brand tu Alia tutup mata. Alia just bagi je untuk biar mereka yang jual mahal. Sebab untung tu still ada. Tapi bayangkan kalau sehari 10 orang customer, kita dah boleh dapat 1000. 1000 darab dengan sebulan, dah boleh dapat 30,000. So, hampa nak sale banyak ke ataupun hampa nak kerja brand? Sale banyak. So kalau, betul. So kalau macam brand, silap-silap boleh jual sehelai je. Betul. Yang lain tak dapat jual pun. Dia macam tu lah. Okey. Jika pengguna tu tidak berpuas hati dengan produk yang Cik Alia tawar, bagaimana Cik Alia tu tahu atasinya? Okay. Kalau Alia customer tak puas hati ni, Alia akan ganti baru. Ataupun Alia akan refund. Tapi benda ni jarang berlaku. Tapi pernah berlaku. Sebab kenapa Alia tak bergaduh dengan customer selalu? Seller ni dia akan bergaduh, dia nak pertahankan. Tapi bagi Alia tak apa. Alia ganti baru ataupun kalau dia nak duit, Alia bagi duit. Sebab kita still nak jaga nama baik Alia restore tu. So sebab mulut orang ni dia akan bawa tau. So kalau Alia tak bagi refund ataupun Alia tak ganti, dia akan bagi tahu kat orang lain. So kat situ pun dah rosak dah nama. Kat situ memang bila Alia ganti, customer akan lagi percaya lah, oh dia ni ganti kat aku. So bulan depan dia repeat lagi. So kat situ pun sebenarnya salah satu marketing. First dia repeat. Second dia tak bawa mulut kat orang lain. Dia cerita benda baik lagi. Betul-betul. Itu tambah lagi customer kan? Betul. Okey. Soalan seterusnya, apakah perubahan yang wujud setelah lama
Cik Alia tu berkecimpung dalam perniagaan ni. So Okay. adakah terdapat penambahan pendapatan daripada mula-mula sampai sekarang? Okay. Perubahannya macam Alia cakap tadi lah. Kita tak kenal erti putus asa. So daripada dulu malas apa semua kan. Tapi bila kita start bisnes ni, kita dah tahu apa maksud susah ni cari duit. Sebab kita sendiri yang cari duit. So kita tahu lah benda tu susah ke senang kan. So kat situ Alia dah start belajar menghargai ibu bapa, orang cakap kan. Daripada dulu tahu minta duit je, tapi tak tahu walaupun kita minta RM1, tapi kita tak tahu macam mana dia susahnya nak dapat RM1 tu. So kat situlah perubahan bila Alia start bisnes ni. Sebab memang sangat-sangat susah lah nak dapat duit. Lepas tu Income. sejak kecil lagi pun memang orang cakap guna duit sendiri lah. Daripada tingkatan 2 lah, kalau tingkatan 1 tu kecil lagi. So daripada tingkatan 2 pun Alia dah start tak minta duit mak ayah. Sebab macam kalau kawan-kawan Alia pun even stay 21, 20 stay minta duit kat mak ayah pergi vacation. So benda tu akan jadi macam malu lah untuk diri Alia sendiri. So Alia tak nak benda tu. Betul. Okay. Soalan yang terakhir untuk saya. Boleh tak saya tahu berapa lama Cik Alia ni dah kendalikan perniagaan ni? Okay, untuk bisnes baju bandar ni lah. Umur dia sama dengan umur PKP. Sebab Alia start masa tu betul-betul masa PKP baru fasa 2 macam tu. So setahun lebih dah lah. Alia pun tak tahu macam mana masa tu sangat berani kan nak ambil risk buat bisnes masa PKP kan. Tapi benda tu memang jalan lah. Sebab masa fasa 1 yang 2 minggu pertama tu kita lockdown kan. Alia jadi down. Macam mana nak buat bisnes, macam mana nak sewa diri, macam mana postage. Tapi tempoh 2 minggu tu rupa-rupanya boleh je keluar rumah pergi postage, boleh je nak ambil stok. Just bagi tahu je lah kat polis tu kan nak pergi mana apa semua. So start fasa kedua tu Alia dah berani. Dah dapat ilham macam mana nak buat bisnes. So masa PKP tu lah orang cakap bermulanya nak buat bisnes tu. Okay. Terima kasih Cik Alia. Saya teruskan dengan Abuni. Sorry Cik Alia, saya nak tanya. Ya. Sebelum buat ni aware ni kan, ada buat sebelum serta yang Cik Alia cakap tu, tutor yang sebelum tu ada tak buat macam bisnes juga? Ya, ada. Ada kan? Okay, macam Alia cakap tadi lah, Alia sebelum Alia buat yang brand sendiri, baju sendiri ni, kan kita mencuba semua benda-benda viral. Benda viral je kita jual, sale dia memang laju. Tapi paling lama pun 5 bulan. Minimum 2 bulan. So selepas 5 bulan tu, orang dah diam. So sale dia daripada tinggi sini dia turun macam tu. So boleh Cik Alia nyatakan tahun? Okay, kalau tahun pula sebelum PKP tu adalah start dengan susu Nilofa. Tahun berapa kita PKP? Tahun lepas lah. Tahun lepas bulan 3. Betul tak? Okay, kalau tahun lepas bulan 3, sebelum bulan 3 tu, bulan 2. Bulan 2 dan sebelumnya lah. Alia buat susu Nilofa tu kan. Benda tu memang orang cakap menjadilah. Tapi macam Alia cakap lah, benda viral ni dia start je lah. Okay, lepas tu banyak juga sebelum Alia buat susu Nilofa tu, Alia pernah jual iPhone. Lepas tu nak cakap banyak sangat, kadang-kadang sampai lupa buat bisnes apa. So yang Alia ingat lah sebelum baju ni, buat susu Nilofa pun hampir setahun. Sebelum
Nilofa ni Alia buat bisnes iPhone. So iPhone ni lama lah, 2 tahun. Daripada Alia umur 17 tahun, form 5, sampailah Alia masuk diploma, 17 sampai 19 tahun. 2 tahun Alia buat bisnes iPhone. So iPhone tu walaupun orang cakap iPhone kan susah kot nak jual. Sekali jual beribu. So nak dapat buyer tu susah. Tapi Alia boleh jual dalam sehari 5 biji. So marketing tu kena betul lah masa tu. Walaupun sebenarnya masa tu online business ni tak besar lagi. Tapi kenapa kita boleh go? Sebab kita follow trend. Betul lah cakap kena start sekarang kan. Macam dulu Alia start daripada memang lama dah lah, start daripada budak-budak lagi. Okey, Assalamualaikum Cik Alia. Salam. Okey, bagi soalan saya, apakah latar belakang pendidikan bagi Cik Alia? Okey, latar belakang daripada sekolah rendah ke macam mana? Latar belakang pendidikan macam lepasan SPM. Lepas set SPM lah. Okey. Kalau form 4, form 5 tu Alia KV. So form 4, form 5 tu Alia habiskan sijil business admin. So Alia habiskan form 5. Lepas tu diploma Alia sambung dekat MSU, diploma business management. Okay, so sekarang ni Alia macam fresh lah, grad pun tak lagi sebab PKP kan. Tapi dah habis 2 tahun macam tu lah. So kira selepas ni insyaAllah lah mungkin akan sambung lah degree untuk business admin balik. Soalan yang seterusnya, adakah keluarga Encik Alia mempunyai latar belakang bisnes? Macam tadi macam Cik Alia sebutkan yang Cik Alia ada latar belakang bisnes kan? Perniagaan apa? Okey. Macam yang Alia cakap tadi lah. Family sendiri pun suka daripada orang cakap ahli perniagaan. So kalau start daripada Alia punya Nenda dengan Wan, mereka ni macam business partner lah diorang kan. So masa Alia kecil lagi pun diorang dah orang cakap ahli perniagaan yang jutawan. Bukan ahli perniagaan yang biasa-biasa kan. So masa tu pun diorang dah ada 10 biji kedai. So salah satunya ada homestay, ada kedai makan, ada fisioterapi, ada kedai baju. Ada lagi yang banyaknya cawangan fisioterapi lah yang banyak. Okay, sebab mereka dua ni bekas pekerja kerajaan bahagian fisioterapi. So diorang dua ni pencen awal. Daripada 30 lebih ke diorang ambil pencen and diorang buka bisnes sendiri. So banyak cawangan lah dekat Kedah, dekat KL. So dari kecil-kecil pun kita dah nampak, oh Nenda dengan Wan aku ni bisnes. Memang orang cakap bisnes yang gempak lah kan, sampai ada banyak kedai. Lepas tu ayah sendiri pun ada juga kedai printing. So dekat situ ada, dia buat printing lah, photostat, jual alat tulis, banner, baju semua. So orang cakap sebab Alia pun paling rapat dengan ayah. Kalau adik lain tu mungkin diorang ke bidang lain. Tapi kalau Alia sendiri berminat bisnes pun sebab kita sendiri pun duduk dengan ayah, rapat dengan ayah. So minat lah. Macam dia ada kedai printing kan. Daripada Alia kecil-kecil pun Alia dah start menjual daripada darjah 3. Alia ambil barang lah dalam kedai dia kan, macam alat tulis, bawa pergi sekolah. Lepas tu kadang-kadang kutip buku-buku cikgu untuk pergi photostat. So daripada situ pun dah boleh nampak, ayah sendiri pun nampak. Kata anak dia ni minat bisnes. So kalau nak cakap pengalaman bisnes tu, daripada sekolah rendah pun dah ada pengalaman. Soalan seterusnya, adakah Cik Alia mempunyai role model dalam dunia perniagaan? Okay. Actually tak ada. Tak dapat nak bantu soalan ni. Sebab Alia
kurang tahulah tentang ahli perniagaan kat luar tu, kecuali yang kita semua tahu ni Lofa je lah. So tu mungkin silap Alia sendirilah. Mungkin nanti bila Alia rajin ke Alia free ke, Alia akan carilah orang-orang yang berjaya dalam bisnes. Sebab Alia cuma nampak yang sekarang ni circle Alia sendiri, family Alia. Alia nampak macam mana dia orang bekerja keras untuk bisnes kan. So dekat situ lah kita ambil sikit ilham. So Alia pun muda lagi, nak cakap banyak-banyak pasal pengalaman pun tak banyak lagi. So mungkin lah selepas ni kita nak Alia sendiri lah akan tengok orang-orang yang berjaya dalam bisnes ni and ambil sikit inspirasi daripada mereka. Okey, sebelum Cik Alia menjalankan perniagaan bisnes ni kan, Cik Alia pernah buat kerja apa? Okey, Alia fresh lagi, baru habis diploma kan. So kalau nak cakap pasal pengalaman kerja tu mungkin intern je lah. Pengalaman intern, kalau dulu intern dekat Hanan Medispa tapi bahagian marketing. Okay, so sekarang pun stay kerja juga bahagian marketing tapi dekat company lain lah. Actually kerja dekat bahagian marketing department ni best lah sebab banyak benda yang Alia boleh relate dengan bisnes. Kadang-kadang benda tu kita tak tahu pun. Tapi bila kita kerja kita tahu. Salah satunya macam Alia cakap tadi lah. Yang pasal database. Kalau sebelum ni Linkly, macam masa Alia cakap tadi lah. Alia jual iPhone. So masa tu iPhone Alia ni viral. Kira orang kenal Alia punya iPhone tu. So Linkly sehari masuk beratus-ratus. So bayangkan semua number tu Alia tak save. Alia siap delete lagi. Nama-nama yang Alia save kan, Alia delete. Sebab Alia ingatkan number tu tak penting. Kan, buat apalah aku nak save number banyak-banyak ni kan. Rupanya bila Alia masuk intern dekat Hanan Medispa, diorang semua ni kerja diorang save number. Sebab bagi diorang database tu penting. So dekat situ kita belajar daripada pengalaman kerja lah. Sebab tu orang cakap walaupun kita buat bisnes, kita kena cari juga pengalaman kerja. So sambil-sambil kerja bisnes, sambil study bisnes. Bisnes ni dia boleh jadi keutamaan mungkin selepas kita dah stable. Masa tu kita dah tak perlu buat, aku tak mau pindah kerja, aku nak buat bisnes. Masa tu masa dah. Sekarang ni Alia pun muda lagi. Nak juga orang cakap pengalaman pergi kerja, tak maulah Alia duduk kat rumah bisnes. So Alia tak nampak apa yang orang luar tengah buat sekarang ni. Soalan seterusnya, apakah sebab Cik Alia menceburi bidang perniagaan ini? Okey, sebab dia macam yang kita dah bincang tadi lah. Sebab atas faktor family. Sebab Alia sendiri pun minat bisnes. Daripada kecil lagi pun otak tu dia macam nak buat bisnes je. Dia macam dia tak boleh duduk diam-diam tengok TV, tak boleh. Dia macam aku nak jual apa esok. Lusa aku nak jual apa. Bulan depan aku nak jual apa. Dalam otak dia macam tu je lah. Okey. Bilakah Cik Alia tahu yang Cik Alia meminati bidang perniagaan? Okey. Macam yang Alia cakap tadi jugalah. Sebab Alia memang minat daripada kecil lagi. Sama je lah macam tadi. Sebab minat, sebab background, sebab circle. Terima kasih Cik Alia. Okey, jadi so far itu sahaja untuk temu bual hari ini. Sudah pasti banyak pengetahuan dan inspirasi yang kami perolehi dalam perniagaan dan pengalaman dari Encik Alia. And sudah pasti dalam perniagaan ini ada naik turunnya. Akhir kata, kami ucapkan ribuan terima kasih pada Encik Alia kerana sudi meluangkan masa untuk melakukan interview ni. And saya sebagai wakil, mohon maaf jika kami ada terkasar bahasa ataupun ada silapnya lah dekat situ. Okay, diucapkan juga semoga maju jaya dalam perniagaan yang dijalankan. Gula Cik Alia. Thank you.